Buletin Didik 13 April bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembayaran kenaikan allowance guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) akan dibuat secara tunggakan bermula Januari lalu. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, pihaknya akan menguruskan penyaluran semua pembayaran berkenaan melalui kerajaan negeri sebaik sahaja peruntukan tersebut diterima. Beliau berkata, JAKIM memahami kegusaran beberapa pihak mengenai pembayaran kenaikan allowance guru KAFA dan bantuan secara one-off kepada imam, bilal, siak, guru KAFA dan guru takmir yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat pada 24 Februari lepas. Dalam Belanjawan 2023 itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kerajaan bersetuju menaikkan allowance 35,000 guru KAFA sebanyak RM100 kepada RM1,100 dengan peruntukan tambahan lebih RM40 juta. Perdana Menteri juga bersetuju memberikan sumbangan khas RM600 kepada imam, bilal, tok siak, noja, marbut, guru KAFA dan guru takmir dengan 70,000 orang akan menerima sumbangan itu melibatkan peruntukan lebih RM40 juta. Sekaligus pihak JAKIM menafikan dakwaan pihak tertentu yang mengatakan bahawa bayaran bantuan one-off kepada imam, bilal dan guru KAFA tidak termasuk dalam senarai bantuan oleh pihak kerajaan. Kementerian Pendidikan KPM akan memperluaskan konsep Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK ke negeri lain khususnya Sabah dan Sarawak bagi menyediakan pendidikan formal kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, SBJK menyediakan akses pendidikan yang lebih baik kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah sosial, tercicir dan anak yatim serta mereka yang tidak mempunyai dokumen. Ujarnya, SBJK adalah inisiatif KPM untuk menyediakan peluang pendidikan formal kepada semua golongan selaras dengan hasrat pendidikan manusiawi. Beliau ditemui selepas majlis berbuka puasa santunan kasih di SBJK di Ibu Negara. Tambahnya, konsep pendidikan di sekolah itu tidak mengikut sistem pendidikan arus perdana, sebaliknya mengikut keperluan murid sekolah berkenaan yang mengambil kira elemen kasih sayang dan akses kepada pendidikan formal. Terdahulu, Fadlina menyerahkan replika kunci kepada penolong kanan pentadbiran SBJK Muhammad Zafrul Abdullah sebagai simbolik pembukaan bangunan akademik fasa 1 sekolah itu. Sebanyak RM21 juta diperuntukkan untuk fasa pembangunan sekolah berkenaan dengan RM13 juta untuk membina bangunan akademik dalam fasa 1 dan RM8 juta untuk membangunkan asrama dalam fasa 2. Mengambil keberkatan Ramadan, 980 pelajar SMK Kuala Perlis, Sekolah Amanah Jamudul Lail menyertai Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran peringkat antarabangsa. Majlis kali kedua anjuran sekolah itu turut disertai 9 sekolah antaranya dari Kedah, Pahang dan Sabah termasuk 2 sekolah dari Indonesia. Ia diadakan secara dalam talian melalui aplikasi Microsoft Teams, memandangkan sekolah itu diiktiraf sebagai sekolah Microsoft Showcase School peringkat antarabangsa. Majlis dimulai dengan amalan bertadarus sebelum diakhiri dengan majlis khatam Al-Quran melibatkan 20 pelajar bagi setiap sekolah yang menyertainya. Ini merupakan salah satu daripada beberapa program yang Panitia Pendidikan Islam anjurkan untuk mengisi ruang-ruang kosong bagi kita menambahkan lagi keberkatan Ramadan pada tahun ini. Jadi antara program yang terbesar ni ialah International Tadarus-Thon pada tahun ini. Lebih membanggakan, seorang pelajar tingkatan 5 menjadi nakib bagi membimbing bacaan Al-Quran. Sangat menakjubkan. Ya, kita ingat tilawah ini sekadar negeri Perlis tetapi dia punya peringkat malah ke antarabangsa. Sangat menakjubkan. Alhamdulillah sebab program ni berjalan dengan lancar dengan sekolah-sekolah lain dan negara lain. Saya rasa macam gembira sebab boleh bertadarus dengan online. Lepas tu rasa happy and dapat banyak pahala juga sebab bulan Ramadan ni kan. Semua pelajar terlibat diberi sijil penghargaan.
Majlis berkenaan turut disiarkan secara langsung menerusi YouTube Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis. Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan bekerjasama dengan pihak polis dalam memastikan tiada urusan jual beli mercun dilakukan di sekolah-sekolah negeri ini, termasuk di persekitaran premis berkenaan. Ia susulan kebenaran menjual mercun yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN baru-baru ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan, Pengajian Tinggi dan Pendidikan Negeri Perak, Khairuddin Abu Hanifah berkata, mercun merupakan bahan yang dilarang untuk dibawa ke sekolah. Tegasnya, sebarang bentuk penjualan dalam kalangan murid-murid juga adalah tidak dibenarkan sama sekali, termasuk di perkarangan sekolah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kita tidak akan kompromi jikalau ada pihak-pihak yang cuba menjadikan persekitaran sekolah sebagai tempat untuk mereka menjual bahan-bahan bunga api dan juga mercun tersebut. So tindakan tegas akan kita ambil dan mungkin kita akan bekerjasama dengan pihak polis Diraja Malaysia, pihak penguatkuasaan supaya perkara ini tidak berlaku. Jelas Khairuddin, pihaknya memberi amaran kepada penjual-penjual mercun untuk tidak menyasarkan murid-murid sekolah untuk mencari keuntungan mudah sempena sambutan perayaan Aidilfitri kali ini. Beliau berharap peniaga di luar sana menggunakan saluran yang betul untuk menjual mercun. Kerajaan akan mengumumkan dalam masa terdekat tawaran harga tiket penerbangan lebih murah kepada mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia membabitkan mereka dari Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak atau dari dua negeri itu yang belajar di Semenanjung. Untuk pelajar, kita tak sempat sekarang ini untuk membuat untuk hari raya ini. Kita akan sudah ada perancangan untuk menawarkan harga yang lebih baik untuk pelajar dengan subsidi kerajaan untuk pelajar-pelajar IPTA, khususnya pelajar IPTA daripada Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung dan juga untuk pelajar-pelajar Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak. Akan kita umumkan tak lama lagi. Tambahnya, untuk Aidilfitri ini, penjualan tiket telah dibuka pada 6 April lalu dan dalam tempoh 2 atau 3 hari sahaja ia habis dijual. Tiket yang ada ketika ini kebanyakannya tinggal kelas perniagaan. Menjelang 1 Syawal, golongan kurang berkemampuan terus disantuni, terutamanya kanak-kanak dalam menyediakan keperluan Aidilfitri. Sudah pasti sambutan Hari Raya kali ini lebih bermakna apabila mereka diberi peluang untuk memilih sendiri baju serta kasut raya. 53 rumah kebajikan jalinan kasih anak-anak yatim miskin Selangor ini diraikan di sebuah pusat beli belah di Subang Jaya, Selangor. Mereka antara 600 asnaf dan anak-anak yatim dari seluruh negara yang diberi peluang memilih sendiri kelengkapan raya menerusi inisiatif Jelajah Maiden Prihatin Syawal. Bagi mereka, Aidilfitri kali ini sangat bermakna selepas beberapa tahun tidak diraikan sebelum ini akibat COVID-19. Alhamdulillah, sedikit sebanyak membantu meraikan anak-anak dan saya hampir daripada 50% daripada mereka ni yang tidak berkeluarga. Jadi bila tak berkeluarga, bila kita raikan, mereka akan merasa suasana untuk menyambut Aidilfitri. Saya rasa macam best dengan gembira gila lah. Sebab yelah, kita dah lama tak dapat shopping macam ni. So tahun ni dapat shopping macam ni, so macam memang happy gila lah hari ni. Menurut Pengarah Urusan Maiden, Dato' Amir Ali Maiden, RM100,000 diperuntukkan dan dana dikumpul melalui kerjasama dengan rakan strategik syarikat berkenaan.
Program Meriah Beraya Sejahtera bersama Kerajaan Negeri Perak memberi keceriaan kepada 150 murid di Don Belanja sempena kedatangan Aidilfitri kali ini. Program anjuran Kerajaan Negeri itu bertujuan memberi sumbangan yang sama rata kepada pelajar yang layak dan kurang berkemampuan di Perak. Menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan, Pengajian Tinggi dan Pendidikan Negeri Perak, Khairuddin Abu Hanifah, penerima sumbangan dipilih dari setiap sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri di Perak. Bilangannya ada 150 orang. Manakala sekolah di Don Belanja ni ada lebih kurang 25 buah sekolah. So kita nak menampakkan keadilan dan juga kesamarataan. Kita memberi kepada semua sekolah berdasarkan jumlah pelajar yang layak. Dan pemilihan itu dibuat oleh pihak pentadbir sekolah berdasarkan kriteria tertentu dan selalunya pihak sekolah menggunakan sistem APDM itu sendiri. Itu aplikasi pangkalan data murid itu sebagai rujukan utama. Bantuan disalurkan bagi memastikan anak-anak dari kelompok B40 dan kurang berkemampuan dapat menyambut Hari Raya seperti rakan-rakan mereka yang lain. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan kepada 150 murid dari 25 sekolah di sekitar Pekan Parit. Dapat meringankan sikit lah untuk anak yang dapat ni. Dia memang dia tak pergi lagi pun. Hanya meringankan beban. Boleh-bolehlah ada yang sikit-sikit kita terlibat benda-benda lain kan. Kita kata keperluan makanan ke apa-apa lagi. Sebenarnya kita tak ada lah rasa sempit sikit. Selalu bila ialah anak orang tentu-tentunya perlukan modal yang banyak, duit yang banyak untuk perbanyaknya. Seramai 200 orang golongan kurang berkemampuan serta pelajar disantuni kumpulan usahawan dalam 2 majlis berasingan sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Bantuan bagi meringankan beban golongan itu melakukan persiapan Syawal. Selain menerima bantuan, penerima turut diraikan dalam satu majlis berbuka puasa. Bantuan pertama melibatkan seramai 150 orang penerima terdiri daripada pelajar tahfiz, ibu tunggal dan anak yatim yang berlangsung di Jalan Kuhara, Tawau. Manakala bantuan kedua melibatkan 50 orang penerima terdiri daripada pelajar tahfiz serta golongan kurang berkemampuan di Sabindo, Tawau. Sebenarnya program ini adalah acara tahunan yang dibuat oleh Stamin Group khususnya kepada madrasah-madrasah sekitar Tawau, anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal dan supaya mereka juga kongsi kegembiraan seperti masyarakat-masyarakat yang lain. Mudah-mudahan serba sedikit program seperti ini memberikan kegembiraan pada hati-hati mereka, kemudian memberikan senyuman kepada anak-anak tahfiz dan anak-anak fakir miskin dan seluruh pelajar tahfiz di hari Lebaran nanti. Dan mudah-mudahan kami berharap program seperti ini dapat diteruskan. Menurut penganjur yang juga usahawan di daerah itu, selain meringankan beban, program berkenaan juga dapat merapatkan silaturahim dalam kalangan usahawan terlibat dengan golongan yang memerlukan. Kenangan Hari Raya zaman dulu-dulu sudah tentu menggamit nostalgia sesiapa sahaja. Namun suasana itu semestinya berbeza dan berubah mengikut peredaran zaman dan semasa. Justru terdapat penganjur acara mengadakan pelbagai aktiviti dan jualan bagi memberi peluang kepada pengunjung mengimbau kembali zaman era 70, 80 dan 90-an dengan mengumpulkan penjual yang ada koleksi serta tema Raya Nostalgia. Raya dahulu dan sekarang tidaklah terlalu berbeza, namun tidak dinafikan keadaan pastilah tidak sama. Sebagai pengubat rindu, hanya gambar lama dan platform imbau kembali seperti di Facebook yang dapat mengembalikan memori raya dulu-dulu. Sekarang ni yang konsep yang kita tampilkan kali ini untuk Expo Raya ni tidak berbanding dengan Expo Raya yang lain adalah kita membawa kenangan dulu-dulu. Jadi 70-an, 80-an di mana semua pengunjung boleh nampak prop-prop yang kami sediakan dan juga booth-booth yang kami sediakan ni mengimbau balik kenangan terindah. Kita ada TV, kita ada radio lama, kita ada mini kompo yang lama. Jadi kita ada juga motor. Motor 70 ni daripada 70-an.
Dia memang motor lama lah. Kita ada 2 biji di sini. Jadi satu untuk jadi jabatan bertuah dan satu untuk perawat bergambar lah. Jadi dua-dua ni masih boleh berjalan dan di refurbish. Kita ada tudung, kita ada accessories, kita ada baju, variety of under fashion and accessories lah. Maksudnya from top to toe. Daripada tudung, anak tudung sampailah ke socks, dan juga kita ada macam baju macam ni, dia bersertakan dengan doko, dengan tudung bersulam. Ini kita boleh kategorikan sebagai nostalgia look lah, which is yang dulu, zaman-zaman dulu pun kita ada macam ni, cuma kita upkan sikit dia punya material wise. Jeddah, bandar bersejarah dengan pelbagai hiasan menarik serta pasar yang sibuk, terutama sekali pada bulan Ramadan. Kemeriahan bulan mulia ini juga menjadi tradisi yang ditunggu-tunggu oleh penduduk dan pengunjung setiap tahun. Dipenuhi cahaya lampu dan hiasan berwarna-warni yang menerangi jalan-jalan kecil di daerah Al-Balad, Jeddah menjadi pusat aktiviti kebudayaan sepanjang Ramadan, dengan ratusan penduduk dan pelancong berkumpul pada waktu malam untuk mendengar muzik serta menyaksikan tarian tradisional. جدة التاريخية أصلا مكان جاذب للناس من زمان، فما بالك في رمضان مع الأجواء الرمضانية. صارت هذه المنطقة جاذبة للناس سواء من أهل جدة ومن سكان جدة ومن المناطق الثانية عشان يجوا هنا يعيشوا تجربة الأكلات الشعبية والفرق الشعبية وينبسطوا في الأجواء هذه. زي ما أنت شايف الآن اختلاط الناس ومن كل المناطق ومن كل الأماكن جايين ليعيشوا عبق الماضي والحاضر في الليالي الرمضانية، يترددوا بجميع المشروبات والمأكولات اللي موجودة هنا ويلاحظوا إيش كانوا الأجداد عايشين، كيف كانت حياتهم، كيف كان ماضيهم، كيف كان، فاللهم لك الحمد. Pengunjung juga boleh melawati muzium dan tapak bersejarah yang kaya dengan keunikan seni binanya. Letusan warna jingga, kuning, ungu dan putih menghiasi kawasan lembah California, Amerika Syarikat akibat fenomena super bloom yang jarang berlaku. Kawasan yang telah melalui musim sejuk berbulan-bulan lamanya kini kelihatan indah diliputi warna terang meraihkan kehadiran musim bunga. Begitupun di era TikTok dan Instagram, tarikan seperti ini datang dengan risiko. Hanya kerana mahu bergambar, orang ramai dilapor tidak peduli untuk menjaga alam semula jadi, malah memijak bunga-bunga tanpa peduli. Ia turut diakui pihak-pihak yang beroperasi dan menjaga kawasan ini. I mean, there was 10-20,000 people a day going to see him. They smashed it down so hard, the trails are still there, such as the ones we have, but they were made by people. We hand-carved ours in years ago before we knew there was a super bloom. Tahun ini bagi memastikan keindahan alam semula jadi terpelihara, beberapa laluan untuk pendaki telah ditutup kepada orang awam. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Skull Canyon yang menawarkan aktiviti zipline. Pengunjung masih boleh menikmati keindahan musim bunga, namun pergerakan mereka dihadkan. Pada masa sama, alam semula jadi kekal terpelihara. So I'm a hiker. So I've always wanted to do the super bloom, to hike through it, and then after having done some research, I realized that this isn't going to be here if we keep walking on it and using it. And I know a lot of people like to come for social media and take pictures and things like that. So I did want to experience it, but I didn't want to, I wanted to make sure that it was here for future generations too. Amazing. Yeah, I wasn't scared at all, and it was pretty quick, and you got to see so much of the canyon and all the flowers. Kuala Lumpur City Extension kekal mengungguli kedudukan teratas kumpulan B bagi saingan Piala MFL. Ia hasil kemenangan 1-0 yang diraih ke atas Sri Pahang FC pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Terus mengekori rapat, Negeri Sembilan FC yang turut mencatat kemenangan menundukkan Perak FC 2-0. Sementara Kuching City FC merakam kemenangan pertamanya selepas mengejutkan Selangor FC 1-0. Melayan kunjungan Sri Pahang FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, tuan rumah KL City Extension bermula baik
apabila membuka jaringan pada minit ke-18 menerusi tandukan Suhaimi Abu. Usaha keras dilakukan Seri Pahang untuk mencari gol penyamaan. Namun beberapa peluang yang cuba dicipta gagal disempurnakan dengan baik. 1-0 tamat separuh masa, Seri Pahang terus mengasak memasuki babak kedua. Dan peluang terbaik adalah menerusi Syahir Saiful Nizam pada minit ke-77, bagaimanapun percubaannya tersasar. Memasuki minit ke-90, Seri Pahang kehilangan penjaga gol, Wan Shazmin Wan Ruzaimin, yang dilayangkan kad merah kerana menampan bola menggunakan tangan di luar kotak penalti. Sekaligus menyukarkan lagi peluang Seri Pahang untuk bersaing dengan keputusan 1-0 kekal memihak KL City tamat sepenuh masa. KL City kekal menghuni kedudukan teratas kumpulan B dengan 11 mata selepas 5 perlawanan. Di Stadium Perak, pasukan pelawat Negeri Sembilan FC berjaya mencatat kemenangan penting selepas menundukkan Perak FC 2 dengan kemenangan 2-0. Bagaimanapun Perak tampil dengan dominasi awal pada babak pertama menerusi beberapa percubaan berbahaya. Namun aksi seimbang terus disajikan kedua-dua pasukan yang tetap buntu untuk mencipta jaringan. Sehinggalah memasuki masa kecederaan, Harif Samsuri berjaya menanduk masuk gol pembukaan Negeri Sembilan. Tidak terhenti di situ, gol kedua pelawat menyusul 2 minit berselang. Kali ini menerusi penyudah N. Java Bila Arifin yang memanfaatkan kesilapan penjaga gol Perak ketika cuba mengeluarkan bola. Kemenangan 2-0 yang diraih menyaksikan Negeri Sembilan terus mengekori rapat pendahulu kumpulan B, KL City Extension dengan 8 mata. Di Stadium UiTM di Shah Alam, Kuching City FC ceria merakam kemenangan pertama selepas mengatasi Selangor FC 1-0. Gol tunggal perlawanan bagaimanapun hadir pada minit ke-87 menerusi jaringan Amir Amri Saleh. Awal permainan, aksi berlangsung seimbang antara kedua-dua pasukan sehinggalah pada minit ke-66 apabila Kuching City kehilangan Diego Bagiotes yang dilayangkan kad merah. Kelebihan itu bagaimanapun gagal dimanfaatkan Selangor. Sebaliknya, Kuching City berjaya mencipta gol penting selepas percubaan Amir Amri dari luar kotak penalti gagal disekat Aizul Hakim Zabni di gawang Selangor. Keputusan itu kekal sehingga whistle penamat dengan Kuching City ceria merakam kemenangan pertama pasukan. Keindahan bunga tulip berwarna-warni sempena Festival Bunga Tulip di New Jersey, Amerika Syarikat mengakhiri buletin ini. Saya Syafri Zon Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.